Bosku Najib. Oh, bosku penyamun 1MDB. Hakim Mahkamah Rayuan yang kau paling takuti itu masih tak dipecat dalam Mahkamah Malaysia, bosku. Raja Petra. Oh, Raja Petra. Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas bos kamu masih tidak letak jawatan sebagai Hakim Mahkamah Rayuan, Raja Petra. Inilah masalah besar Najib Razak. Inilah masalah besar kamu, bosku. Malam-malam yang kau mimpi adalah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Cukup obses ya Najib Razak. Mulut dia hari-hari zikir Hakim Muhammad Nazlan, Hakim Muhammad Nazlan. Tak boleh move on kan? Kalah kes SRC 1MDB, penjara 12 tahun. Bukan penjara 100 tahun 12 tahun sahaja. Itu pun Najib Razak takut. Macam mana ni Raja Petra? Kau cakap Hakim Muhammad Nazlan disiasat oleh SPRM, tapi sampai sekarang SPRM tak tangkap pun Hakim Muhammad Nazlan. Macam mana ni Raja Petra? Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tak didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Tak masuk penjara pun. Najib dan Raja Petra cemburu dengan kekayaan Hakim Muhammad Nazlan. Kau ingat Najib Razak sajakah yang kaya dalam dunia ni? Raja Petra? Hakim-hakim semua tu tak boleh jadi kaya raya? Lawak, sangat lawak. Lucu, sangat lucu. Makin bodoh aku tengok kau ni Najib. Sebab kes mahkamah kau yang kalah. Kau yang merompak duit SRC 1MDB sampai kenyang 42 juta ringgit, kau salahkan hakim. Tak logik ni kau punya mainan Najib Razak. Duit tu masuk dalam akaun bank peribadi kau 42 juta ringgit. Kau yang jadi kaya raya Najib Razak, bukan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Itu pun kau salahkan hakim. Masalah besar kau ni, yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri masih tidak memecat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sehingga hari ini. Ketua Hakim Negara dan semua hakim-hakim tertinggi negara masih mengekalkan kenaikan pangkat Ya Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. So macam mana ni Najib? Nak buat perang saraf, perang persepsi, perang psikologi, gagal. Semua perbicaraan kes mahkamah melibatkan jenayah SRC 1MDB 42 juta ringgit yang kau kalah Najib Razak. Keputusannya masih tidak dibatalkan oleh institusi kehakiman negara. Kau macam mana? Dokumen petisyen rayuan pun belum siap. Peguam-peguam kau semua hebat, sangat ramai. Kau nak import peguam diraja British. Takkan peguam-peguam diraja British tak boleh siapkan dokumen petisyen rayuan kau secepat yang mungkin? Semua hakim-hakim dalam negara ini mempertahankan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bukan mempertahankan kamu Najib Razak sebab kamu adalah penjenayah, perompak, penyamun, penyangak yang sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Kamu adalah banduan penjenayah, banduan penjara yang menunggu hari, menghitung hari untuk disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tak nak letak jawatan sebagai hakim.
Sebab Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pun kabelnya sangat besar. Kau ingat kau saja yang ada kabel besar? Kenapa kau takut dengan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ni? Najib Razak, Raja Petra. Oh, penyamun-penyangak 1MDB. Itulah. Beberapa tahun lalu, permulaan perbicaraan kes jenayah rompakan SRC 1MDB, kamu Najib Razak overconfident bersama semua penasihat-penasihat kamu bahawa kamu confirm menang untuk perbicaraan kes rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit. Akan tetapi, malang sangat malang, sial dan cukup sial. Ramalan saya lebih tepat. Kamu Najib Razak kalah secara mengejut 7 kes jenayah. Rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram. Duit SRC 1MDB yang kantoi kamu rompak 42 juta ringgit dan kantoi kamu membelanjakan kesemuanya sampai habis. Kamu simpan dalam akaun bank peribadi kamu dan kamu mengaku membelanjakan duit 42 juta ringgit itu bersama Rosmah dan UMNO di hadapan hakim. Hakim dalam negara Malaysia. Sebab itu kamu kalah. Sehingga hari ini dan kamu dijangkakan akan kalah teruk di peringkat Mahkamah Persekutuan. 5-0. Sebab itu kamu melambat-lambatkan kes mahkamah kamu sendiri, bosku Najib. Kesian, sangat kesian. Penasihat-penasihat di belakang kau, intelijen di belakang kau, hanya tahu mengampu kau, menipu kau dan berbohong di hadapan kau Najib Razak untuk perangkap kau, untuk hancurkan kau dalam percaturan kuasa ini. Yes. Semua intelijen briefing tentang berpuluh-puluh kes jenayah kau. Beberapa tahun lalu, kau menerima intelijen briefing yang kurang tepat, yang memang semua tersasar. Kau ingat, kau fikir, kalau tu Dr. Mahathir letak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia, kau akan menang dalam semua kes jenayah kau dalam Mahkamah Malaysia. Tetapi akhirnya kau kalah secara mengejut sehingga kau bersama Raja Petra macam orang bodoh, macam orang gila, menyerang hakim yang tidak ada kesalahan jenayah dalam negara Malaysia. Selepas itu, kau bersama kumpulan intelijen kau juga tersilap langkah. Setelah kau menggulingkan Muhyiddin Yassin daripada pintu belakang, kau ingat, kau fikir, kau juga akan menang di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya untuk kes jenayah rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit itu. Buat kali kedua, kau tersilap langkah lagi. Setelah Ismail Sabri bekerjasama secara politik bersama Pakatan Harapan, bersama Perikatan Nasional, bersama Parti Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Rakyat Sarawak dan Parti PAS, membentuk satu kerajaan yang stabil di Putrajaya. Kerajaan perpaduan yang lebih besar dari segi perjanjian MOU politik di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Akhirnya kau kalah secara mengejut 3-0 di hadapan hakim-hakim Mahkamah Rayuan dan ini kekalahan yang sangat-sangat sadis, yang sangat-sangat memalukan kamu Najib Razak. Kamu fikir kalau Muhyiddin Yassin kamu tumbangkan, kamu gulingkan, kamu akan menang di Mahkamah Rayuan, tetapi kamu kalah. Kamu fikir, Najib Razak, kalau Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, kamu akan ditolong oleh Ismail Sabri untuk menang 7 kes jenayah rompakan kamu, 42 juta ringgit duit SRC 1MDB yang kamu rompak, kamu simpan dalam akaun bank peribadi kamu, kamu cuci secara haram dalam negara Malaysia. Tetapi akhirnya plot twist berlaku. Kamu Najib Razak bersama penasihat-penasihat intelijen kamu, kabel-kabel besar kamu terkejut badak.
Ramalan saya lebih tepat. Pentafsiran undang-undang saya lebih tepat terhadap semua kes jenayah rompakan SRC1MDB kamu yang akhirnya diumumkan secara rasmi baru-baru ini, kamu kalah. Keputusan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah tepat dan tidak salah. Sebab itu saat ini kamu terdesak untuk memfitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali hanya kerana hakim itu kaya. Mana ada hakim di dunia ni miskin? Kau bodoh kah? Tolol kah apa? Ha? Bosku Najib? Raja Petra? Ini masalah kau, bosku. Kau tidak ada profesionalisme. Kau tidak menghormati rule of law dalam negara ini. Kau tidak menghormati perlembagaan di negara ini. Kau tidak menghormati institusi kehakiman negara ini. Kau sendiri melakukan beratus-ratus jenayah merompak mencuri dalam syarikat 1MDB, dalam syarikat SRC, dalam Kementerian Keuangan di Putrajaya. 10 tahun kau jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang sangat-sangat kaya, billionaire. Kau berani merompak, kau kenalah berani tanggung kekalahan kau dalam Mahkamah Malaysia. Hakim-hakim di negara ini kau tak boleh expect memberi kekebalan undang-undang ke atas kamu, Najib Razak. Hakim-hakim tidak akan memberi kemenangan kepada penjenayah, penyamun, penyangak, pencuri yang terang-terangan merompak duit rakyat, duit negara dalam syarikat SRC1MDB berbilion-bilion ringgit. This is touristic. It is impossible. Hakim-hakim nak mempertahankan 1001 kes jenayah kau dalam Mahkamah Malaysia. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan. Tugas hakim adalah menegakkan kebenaran. Tugas hakim adalah menegakkan kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan negara. Tugas hakim adalah menjatuhkan hukuman sebagai pengajaran kepada semua penjenayah dalam negara ini. Seperti kamu, Najib Razak. Hakim-hakim menjalankan tugas secara adil, secara saksama, secara objektif, secara rasional tanpa ada bias. Mereka membuat keputusan berdasarkan bukti, alibi dan saksi-saksi high credibility. Kenapa kamu kalah di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, dan akan kalah di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan? Sebab kamu pun tak pandai berhujah. Kamu berhujah hanya cakap tak tahu, tak tahu, tak tahu. Kamu Perdana Menteri, kamu Menteri Keuangan, kamu pengerusi 1MDB, penasihat emeritus syarikat SRC. Kamu buat keputusan dalam semua transaksi keuangan pelaburan rakyat dan negara dalam syarikat SRC 1MDB. Kamu arahkan Jolo sebagai orang tengah untuk memudahkan kamu mencuri, merompak, bawa duit rakyat keluar negara, lepas tu cuci secara haram, masukkan dalam akaun bank peribadi kamu. Ini dosa besar kamu sendiri, kesalahan jenayah besar kamu sendiri. Kamu ditertawakan oleh seluruh dunia, bosku Najib. Kalau kamu tidak mahu dijatuhkan hukuman oleh hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia, berhenti merompak, berhenti menipu dalam Mahkamah Malaysia. Kau tipu semua hakim-hakim dalam negara ini. Sebab itu kau kalah. Semua bukti-bukti kau tak dapat sembunyikan. And that is why Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali naik pangkat, masih menjalankan tugas sebagai Hakim Mahkamah Rayuan, tidak dipecat oleh Perdana Menteri, dan tidak masuk penjara. Kamu yang Najib Razak jatuhkan legasi politik kamu sendiri dalam Mahkamah Malaysia sehingga kamu dipenjarakan 12 tahun. Itu pun kamu meroyan macam orang gila. Walaupun hakim dalam negara ini menangguhkan hukuman penjara 12 tahun. Kamu tidak ucap terima kasih kepada Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. You are very lucky. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali
menangguhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. If not, kau sudah mati sia-sia bunuh diri dalam penjara Sungai Buloh hari ini. You sepatutnya ucap terima kasih dengan ketua hakim negara, hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Kau tidak disumbat dalam penjara Sungai Buloh kerana hukuman kau ditangguhkan. Itu pun kau nak fitnah hakim-hakim ini. Kau nak pijak-pijak kepala hakim. Kau nak hancurkan institusi kehakiman negara. Kalau begini cara kau yang tidak profesional dalam semua berpuluh-puluh kes jenayah kau yang dibicarakan secara adil dalam Mahkamah Malaysia, Najib Razak, kau akan kalah dengan sangat-sangat teruk, dengan sangat-sangat memalukan. Berbilion-bilion ringgit duit negara, duit rakyat Malaysia kau rompak. Tidak logik kau minta layanan VVIP dalam Mahkamah Malaysia. Tak logik kau minta daripada hakim-hakim ini untuk tutup semua lebih 40 kes jenayah kau merompak mencuri. Kau adalah penjenayah berprofil tinggi yang paling wanted dalam sejarah institusi perundangan dan kehakiman negara. Setelah kau makan sedap-sedap di istana singgasana, ada kau dapat pengampunan diraja? Tidak ada. Ada Agung bagi tahu kau lebih 40 kes jenayah kau akan ditutup? Tidak ada. Ada Ismail Sabri nak bincang pasal kes mahkamah kau untuk ditutup, untuk kau menang dalam Mahkamah Malaysia? Tidak ada Najib Razak. Sebab apa? Semua kes jenayah kau bukti berlambak-lambak, bosku. Kau nak salahkan hakim-hakim, bukan hakim-hakim tu yang merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Kau yang rompak, Najib Razak. Kau nak bakar institusi kehakiman negara, kau nak bom C4, bangunan mahkamah semua. Bosku, kau memang gali lubang kubur sendiri, penggal kepala sendiri. Menempa maut sendiri. Kerajaan Malaysia ni kerajaan berdaulat. Memang kita wajib ada institusi kehakiman negara, wajib ada hakim-hakim yang berani membuat keputusan kes-kes jenayah berprofil tinggi. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali itu dilindungi oleh kerajaan Malaysia sehingga sekarang. Kau, kenapa kau kalah dalam Mahkamah Malaysia? Kau bukan lagi Perdana Menteri, kau bukan lagi Menteri Keuangan, kau tidak ada kuasa di Putrajaya. Kau tidak dilindungi oleh kerajaan Malaysia, kau tidak dilindungi oleh institusi kehakiman negara, kau tidak dilindungi oleh perlembagaan negara ini. Sebab itu kau tidak kebal daripada tindakan undang-undang. Sebab itu semua lebih 40 kes jenayah kau tak ditutup. Kerajaan di Putrajaya itu, Kerajaan UMNO BN, Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Pakatan Harapan, bergabung dalam satu MOU untuk kestabilan kerajaan Malaysia. Kalau kau perasan, selepas Ismail Sabri tanda tangan MOU bersama Pakatan Harapan, apa yang berlaku selepas itu? Kau kalah semua kes jenayah kau. 7 kes jenayah rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit. Rosma Mansur kalah. Pusingan pertama kes prima facie. 3 kes jenayah rasuah projek tenaga solar hybrid 1.2 bilion ringgit. Zahid Hamidi kalah lebih 40 kes jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram. Melibatkan duit Yayasan Akal Budi dirompak, dicuri oleh Zahid Hamidi. Yang jadi Perdana Menteri adalah Parti UMNO. Akhirnya kamu kalah semua kes jenayah kamu. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansur. UMNO BN sudah jadi kerajaan di Putrajaya. Kau tak menang kes-kes jenayah besar kau ini. Kau kalah teruk.
Jadi siapa yang salah? Hakim-hakim kah? Perdana Menteri UMNO kah? Atau kerajaan UMNO? Akhirnya kau yang salah, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Kau yang lantik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Orang yang kau lantik tu tak tolong kau dalam Mahkamah Malaysia. Kau sedar kan ni tak sedar? Sebab itu Ismail Sabri tak nak masuk campur kes mahkamah kamu. Ismail Sabri tak nak bubarkan parlimen hari ini. Ismail Sabri tak nak buat PRU 15 cepat-cepat sebab memang Pak Mail itulah yang akan sumbat kamu ke dalam penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur yang syok sendiri dalam percaturan kuasa ini. Kau tengok Anwar Musa menyindir beberapa individu dalam UMNO, menggunakan parti UMNO untuk menyelamatkan diri mereka yang dihambat dengan kes-kes jenayah berprofil tinggi. Hari ini, siapa yang disindir? Kamu. Najib, Zahid, Rosmah. Kluster lanun penyambung-penyangak dalam UMNO. Kamu tak boleh gunakan UMNO, gunakan Ismail Sabri untuk tutup semua kes jenayah rasuah kamu. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur yang mati kelemasan dalam Mahkamah Malaysia. Sehingga sanggup mengugut hakim-hakim, memfitnah hakim-hakim dalam negara ini. Jangan lupa hakim-hakim itu dilantik oleh Agung, oleh Perdana Menteri. Kau nak lawan Agung dan Perdana Menteri, tak boleh menang Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Apa guna makan sedap-sedap di Istana Singgasana? Najib Razak, Rosmah Mansur, Zahid Hamidi. Kalau kes mahkamah kamu pun tidak ditutup oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Ismail Sabri. UMNO, BN, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan bergabung dalam satu MOU. Untuk apa? Untuk hantar kamu ke dalam penjara Sungai Buloh lah. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur, geng-geng lanung penyambung-penyangak dalam UMNO. Kau tak sedar kah game ni? Kalau kau nak berpolitik, nak mencatur kuasa, belajar dari kingmaker politik generasi baru ni. Semua rahsia kau ni, masalah besar kau di tangan saya, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Orang-orang UMNO yang taksub dengan penyambung-penyangak yang dilaknat oleh Allah dalam UMNO ni. Sedar kamu, zaman Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur ni sudah berlalu, sudah dihancurkan oleh Allah pada PRU 14. Kau ingat Ismail Sabri tu otak pembaris lurus bendul, Najib Razak, Zahid Hamidi? Kau ingat Ismail Sabri tu nak ikut cakap kau tutup semua kes-kes jenayah kamu dalam Mahkamah Malaysia? Tidak. Ismail Sabri ada kuasa untuk mengarahkan Jabatan Peguam Negara. Tutup semua kes kamu. Seperti mana Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri ke-7. Dia tutup semua kes-kes jenayah. Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan warisan pemimpin yang menang PRU 14 lalu. Tapi Ismail Sabri tak nak buat. Sebab Ismail Sabri bukan berkhidmat untuk kamu, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Ismail Sabri berkhidmat untuk raja dan negara. Berkhidmat untuk lebih 32 juta rakyat Malaysia menegakkan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Ismail Sabri itu bekas peguam, pakar undang-undang Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Maka saya tidak terkejut, saya tidak hairan kenapa Ismail Sabri tak nak tolong Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur dalam UMNO untuk tutup semua kes-kes jenayah beratus-ratus kes yang boleh ditutup oleh Pak Mail pun. Kenapa Pak Mail tu secara sengaja tak nak tolong kamu sampai kamu kalah dalam Mahkamah Malaysia? Kenapa Pak Mail beri kekalahan kepada kamu? Bosku Najib, Zahid Ponorogo, mak lampir sihir Rosmah, sampai kamu tak boleh tidur malam. Sampai kamu nak ugut hakim-hakim dalam negara ini. Kamu memang betul-betul merompak lah. Najib, Zahid, Rosmah. Jadi bila nak bertaubat ni? Ada plot twist dalam percaturan kuasa ini. Plot twist dia, Najib, Zahid, Rosmah yang dianggap sangat-sangat berkuasa dalam dunia ini dengan sihir-sihir politik mereka, duit-duit sihir rasuah mereka, duit-duit sihir haram yang mereka rompak dalam negara ini,
akan hantar mereka ke dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang sebelum PRU15. Kalau PRU15 dibuat oleh Ismail Sabri dan yang di-Pertuan Agong pada Julai tahun 2023, memang mati sia-sialah kamu dalam percaturan kuasa ini. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor. Saya terima maklumat sulit hari ini. Agong dan Ismail Sabri akan buat PRU15 tahun 2023. Tak percaya? Jika perkara ini benar, saya setuju. Agong dan Ismail Sabri buat PRU15 Julai tahun 2023. Kalau buat PRU15 tahun ini, UMNO BN confirm kalah. Seperti mana bekas Menteri Besar Johor cakap hari ini. YB Hasni kata, tak ada jaminan UMNO BN menang PRU15 jika dibuat tahun ini. Betul lah tu YB Hasni. Memang UMNO BN confirm kalah. Kalau PRU15 itu dibuat tahun ini, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Pejuang, Warisan, Muda, Parti Sabah, Parti Sarawak, PAS akan bergabung menghancurkan UMNO BN, ya. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor. Jadi kau rasa, kalau Agong dan Ismail Sabri dah tahu UMNO BN confirm kalah PRU15, secara logik Agong dan Ismail Sabri akan lambat-lambatkan PRU15. Lebih baik lagi UMNO jadi Perdana Menteri di Putrajaya sehingga tahun 2023. Kalau UMNO BN kalah PRU15, institusi Raja-Raja Melayu akan kolaps, akan digulingkan, akan hancur. Itu berdasarkan sikit information yang saya terima. Untuk makluman Najib, Zahid, Rosmah. Kedaulatan negara ini akan hancur, negara ini akan dilelong, ekonomi negara akan bankrupt sebab setelah UMNO BN kalah PRU15, politik Malaysia huru-hara. Tsunami menghancurkan negara Malaysia, mengalahkan PRU14 lalu. So, saya tak terkejut jika Agong dan Ismail Sabri bersepakat untuk tidak membubarkan parlimen hari ini. Sebab itu sampai sekarang tak ada lagi tarikh PRU15 diumumkan. Walaupun MOU tu tamat. Belum pasti PRU15 akan dibuat sebab Agong dan Ismail Sabri pun tahu UMNO BN confirm kalah PRU15. Jadi akhirnya dalam keadaan beratus-ratus kes jenayah rasuah, jenayah rompakan Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor yang tak mahu ditutup oleh Kerajaan Agong, oleh Kerajaan Ismail Sabri, yang tak mahu ditutup oleh Kerajaan Perikatan Nasional, yang tak mahu ditutup oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Memang tak selamat kedudukan kamu, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor. Hakim-hakim semua tak nak letak jawatan. Hakim-hakim tetap mahu jadi hakim dalam negara ini. Hakim Muhammad Nazlan, Muhammad Ghazali tak nak tarik balik keputusan kekalahan Najib Razak. Jadi akhirnya yang mampus, yang mati dalam percaturan kuasa ini, yang check in penjara, kamulah Najib, Zahid, Rosmah. Saya ni kingmaker. Saya tak takut masuk penjara, ya. Untuk mempertahankan hakim-hakim dan institusi kehakiman negara yang berdaulat di negara Persekutuan Malaysia, saya sanggup masuk penjara Sungai Buloh. Saya tak takut. Sebab saya bukan penyamun penyangak duit 1MDB macam kamu, Najib Razak. Saya bukan penyamun penyangak duit Yayasan Akal Budi macam kamu, Zahid Ponorogo. Saya bukan penyamun penyangak projek-projek rakyat macam kamu, Rosmah. Berbilion-bilion ringgit kamu rompak. Nothing to lose for my generation. Negara Malaysia ini semakin kronik, semakin hancur oleh kamu, Najib, Zahid, Rosmah. Jadi
Kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Ismail Sabri, ngamlah tu. Tak payah bubarkan parlimen awal-awal, tak payah buat PRU 15 tahun ini. Buat sahaja PRU 15. Julai tahun 2023. Saya cadangkan Agong dan Ismail Sabri, hantar saja Najib, Zahid dengan Rosmani ke dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang secepat yang mungkin. Ya? Sebab mereka inilah pengkhianat petualang gunting dalam lipatan musuh dalam selimut yang menghuru-harakan kerajaan Agong, kerajaan Ismail Sabri, kerajaan UMNO BN di Putrajaya. Mereka inilah yang mahu menghancurkan kerajaan Agong dan kerajaan UMNO di Putrajaya. Mereka inilah pengkhianat petualang sebenar. Mereka nak menghancurkan kedaulatan negara. Mereka inilah. So, Najib, Zahid, Rosmah nak lawan Agong, nak lawan kerajaan Agong, nak lawan kerajaan UMNO, nak lawan kerajaan Ismail Sabri. Kamu tak akan menang. Semua pemimpin-pemimpin UMNO pun nak hancurkan Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosmah Mansor ini. Untuk makluman, lebih 3 juta ahli UMNO seluruh negara. Adik Najib pun nak hantar Najib pergi penjara Sungai Buloh. Si Nazri itu, bekas CEO CIMB Bank, antara saksi utama yang mengaku dalam bukunya membantu Najib untuk tunaikan cek SRC1MDB. Lebih 20 juta ringgit, 27 juta ringgit masuk dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Kes ini, kes jenayah ini, bukti dia kantoi. Adik kamu sendiri, Najib Razak, nak hantar kamu ke dalam penjara Sungai Buloh. Maka saya tak hairan jika kerajaan Agong, kerajaan Pak Mail pun nak hantar kamu pergi penjara Sungai Buloh. Itulah bodoh mencatur kuasa, tamak dengan duit. Tak boleh nampak duit berbilion-bilion ringgit terus masuk dalam akaun bank peribadi. Yang kau pergi simpan duit rompakan tu dalam akaun bank peribadi kau, itu namanya gali lubang kubur sendiri. Kau hantar diri kau sendiri ke dalam penjara Sungai Buloh. Bukan hakim-hakim yang hantar kau pergi penjara Sungai Buloh. Kau pun belanjakan duit tu, kau mengaku dalam Mahkamah Malaysia, ya, saya sudah guna duit itu untuk beli rantai berlian untuk Rosmah, beli jam mahal untuk Rosmah. Makanmu. Penjara Sungai Buloh. Menghitung hari. Terbuka luas sudah pintu penjara Sungai Buloh tu untuk kau. Kau tak percaya? Kerajaan Malaysia ni confirm hantar kau pergi penjara Sungai Buloh. Semua Perdana Menteri setakat ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Najib Razak. Semua kes mahkamah kau bersama Rosmah, Zahid Hamidi tak pandai-pandai selesai. Kalau betul lah kabel kau ni besar, dah lama Agong tolong kau. Agong tu petik jari je. Boleh hantar surat warna kuning kepada Ismail Sabri, tutup kes mahkamah Najib, Zahid dan Rosmah. Tapi Agong tak nak buat. Sebab apa? Sebab kau ini memalukan nama negara di peringkat antarabangsa. Kau ini pengkhianat petualang. Tangan-tangan rakyat politik Malaysia tahu siapa di belakang kau, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor. Agong tahu kau merompak duit 1MDB, duit SRC. Najib, Rosmah, Jolo, tidak semestinya kau rapat dengan Agong. Kes mahkamah kau senang-senang ditutup. Tak ditutup sampai sekarang. Tak semestinya kau makan satu meja dengan Agong. Kes mahkamah kau selesai. Sampai sekarang tak selesai. Kesian aku tengok kau ni. Bukan kesian apa. Kesian sebab kau terlampau bodoh. Merompak, mencuri duit SRC1MDB milik rakyat Malaysia depan Agong, depan raja-raja, depan tu Dr. Mahathir, depan Muhyiddin, depan Ismail Sabri, depan UMNO kau merompak, depan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Terang-terang kau simpan duit berbilion-bilion ringgit dalam akaun bank peribadi kau. Mau lari pergi mana? Agong pun tak nak tolong kau, Ismail Sabri tak nak tolong kau, tu Dr. Mahathir tak nak tolong kau, Muhyiddin tak nak tolong kau, Ismail Sabri tak nak tolong kau. Tangan-tangan rakyat politik Malaysia pun tak nak tolong kau. Kuasa-kuasa besar seluruh dunia pun tak nak tolong kau. Kau nak lari pergi mana? Iblis, syaitan, jin, Dajjal, Tok Bomo kau pun tak nak tolong kau. Bosku Najib, bosku Rosmah. Rakyat Malaysia pun tak nak backup kau. Yang backup kau siapa? Raja Petra, Lokman Adam, bodoh-bodoh tu.
Itu pun banduan penjenayah. Tak lama lagi ditangkap, disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Merompak lagi, teruskan merompak. Ini bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Al-Quran, mana-mana pemimpin, mana-mana penguasa yang tamak gila kuasa merompak harta rakyat, harta negara akan dihancurkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Perkara ini sedang berlaku dengan kau Najib. Fir'aun dihancurkan oleh Allah di Laut Merah Mesir. Sombongnya Fir'aun tu, zalimnya Fir'aun, membunuh rakyatnya, merompak harta rakyatnya dan watannya. Sekalinya dia hancur ditenggelamkan oleh Allah di tengah-tengah Lautan Merah. Fir'aun menyesal di hadapan Allah. Baru menyesal. Belagak Tuhan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kau ni lah. Najib Zahid Rosmah baru menyesal. Datang, barulah bertaubat. Itu pun belum bertaubat. Masih lagi merompak sampai sekarang. Kau tak pulangkan duit-duit yang kau rompak. Ini namanya merompak ni. Masih merompak. Bila kau nak pulangkan duit 1MDB berbilion-bilion ringgit ni? Najib Rosmah? Duit Yayasan Akal Budi yang kau curi, yang kau cuci secara haram, Zahid Ponorogo. Tak guna kau pergi Mekah, pergi Madinah, tunai umrah, tunai haji. Kalau duit-duit rakyat ni kamu rompak sampai sekarang, tidak diterima amal ibadah kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diharamkan syurga untuk pemimpin dan penguasa yang merompak harta rakyat dan harta negaranya. Malah dijanjikan neraka jahanam dan mati dengan sangat hina macam Fir'aun di dunia ini. Macam kamu hari ini. Bosku Najib Rosmah, Zahid Ponorogo, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh rakyat kamu. Kamu adalah pemimpin iblis syaitan, pemimpin dajjal yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti Fir'aun. Kamu berlagak menjadi Tuhan di hadapan saya. Kau ugut-ugut saya. Hanya kerana saya mengulas kekalahan kamu dalam Mahkamah Malaysia, Najib Zahid Rosmah, yang terbukti merompak mencuri dalam negara ini. Kamu yang merompak, kamu salahkan Jufazli Syamat. Dasar pemimpin dan penguasa iblis syaitan laknatullah, pemimpin dajjal yang tak tahu malu di hadapan Allah, di hadapan rakyat mereka. Mahu lawan kingmaker politik Malaysia. Saya dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberanian, kebijaksanaan dalam diri saya ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau terkejut, kau hairan kenapa aku tahu semua rahsia-rahsia kamu ni merompak, mencuri dalam negara ni. Yang kau pergi simpan duit kau dalam akaun bank peribadi tu buat apa, Najib Razak? Kan dah kantoi? So, aku ingin ingatkan, kalau PRU 15 tu dilambatkan oleh Yang di-Pertuan Agong oleh Ismail Sabri sehingga tahun 2023, confirmlah Najib Zahid Rosmah check in penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15. Lepas tu UMNO BN boleh menang besar PRU 15 jika Ismail Sabri hantar Najib Zahid Rosmah ke dalam penjara Sungai Buloh. UMNO selamat, tak hancur. Kedaulatan negara selamat. Institusi raja-raja selamat. Aku terus terang. Agung akan terus berkuasa, raja-raja akan terus berkuasa. Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia jika hantar Najib Zahid dan Rosmah ke dalam penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15. Saya kingmaker. Saya approve benda ni kalau dibuat. Demi kemenangan rakyat, demi kemenangan negara. Buat jangan tak buat. Siapa lawan saya takkan menang. Saya bagi tahu siapa mau lawan master plan politik ini, hancur semuanya. Kalau kau mau selamat, buat. Jangan tak buat, Pak Main. Saya yakin kebijaksanaan agung dan raja-raja akan hantar penyambung-penyangak, pengkhianat petualang, musuh dalam selimut gunting dalam lipatan ini ke dalam penjara Sungai Buloh tidak lama lagi. Semoga Allah terus bersama pemerintahan Raja-Raja Melayu, pemerintahan Ismail Sabri, kerajaan UMNO BN di Putrajaya. Aku undi UMNO BN PRU 15 jika Ismail Sabri, jika Raja-Raja sumbat Najib Zahid dan Rosmah ke dalam penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and game over. Bosku babi penyamun 1MDB bersama ibu babi penyamun 1MDB Mak Lampir Sihir yang confirm disumbat ke dalam penjara sebelum PRU 15. Checkmate and game over. Zahid Ponorogo belagak jadi Tuhan, belagak jadi malaikat. Hari ini kantoi merompak duit Yayasan Akal Budi, kantoi merompak
dalam negara yang confirm. Check in penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15. Kamu ni memang tak layak jadi pemimpin sudah. Tak layak lagi jadi ahli parlimen selepas PRU 15. Saya terus terang. Itulah rancangan politik baru sekarang ni. Mau kasih hancur Najib, Zahid dengan Rosman ni. Mereka inilah, kalau tak dihancurkan, UMNO BN akan hancur, negara ini akan hancur, kedaulatan negara akan hancur. Sebab itu kamu mau dihancurkan. Bosku, tak sedar lagi daripada tidur yang lena. UMNO BN itu kalah pada PRU 14 sebab Najib Razak, Zaid Hamidi, Rosman Mansur ni tamak merompak. Kalau UMNO BN nak selamat PRU 15, hantar Najib, Zahid dengan Rosman ni pergi penjara Sungai Buloh sekarang. Sekian. Game is over, bosku. Allah Maha Kuasa. Kamu penyamuk-penyangak lanun ni, pengkhianat petualang, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, takkan selamat di dunia dan akhirat. Penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahannam. Allah kirim salam rindu. Najib Razak, Zaid Hamidi, Rosman Mansur. Oi, penjilat-penjilat, pemimpin iblis, syaitan, dajjal, laknatullah dalam UMNO. Bertaubat kamu di bulan Ramadan ni dan nak habis Ramadan ni. Sekian. Terima kasih.